Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good afternoon. Okay, so untuk hari ni kita akan tengok chapter 6 lah, which is the functions and graph. Okay, so mostly I got questions in regards to graph lah. Okay, untuk function ni tak ramai yang tanya saya. In fact, macam tak ada masalah juga kecuali nombor 4. Okay, actually nombor 4 tu mungkin awak tak faham soalan saja. Okay. Okay, we have a function fx equals to x over x plus 2. And then the question asks is the point 1, 1, 2 on the graph of f. Okay, dia dalam graph f ke tak? Okay, so you nak tengok satu ke dua ni dalam graph ke tak, you masukkanlah nilai x tu. This is x, this is actually your fx. Or your y lah. X equals to, fx equals to y. Okay, you tak perlu nak masuk dua-dua. You masuk satu, and then you tengok dapat tak fx sama dengan 1/2. Okay, kenapa you masuk x saja? Sebab x ni is what we call independent variable. Okay, so kita masukkan nilai independent kita atau input kita saja. Okay, so fx ni is dependent variable because your value of fx depends on the value of your x. Okay, what we call output. Okay, so kalau fx, katalah saya masuk f1, saya dapat 1 tambah 2, which is 1/3. It is not equals 1/2. Okay, so we say 1/2 is not on the graph. Tentu saja. Apa yang dekat graph tu? Yang dekat graph tu is actually 1/3. Kalau 1/3, yes, it is on the graph. Itu maksud nombor 4A tu. Untuk 4B, if x equals to -1, what is fx? So x equals to -1 means fx at -1 is -1 over -1 plus 2, which is -1. Okay. And then the next question asks what point? Bukan what point is on the graph, what point is on the graph of f. Okay, bukan one on. What point is on the graph? So actually the point is, point awak kalau nak tulis point dia mesti dalam bentuk x, fx kan. So point awak adalah 1, negatif. Negatif 1, because your x also -1. Okay, and then your fx also -1. Ini jawapan nombor 4 Sebenarnya awak cuma tak faham soalan saja apa yang dia nak. Okay, x, this, yang ini maksud dia x is the element of x is all real number. R ni adalah real number. Okay, awak belajar R real number yang biasa. Tapi kalau dia tulis R kuasa 2, ini adalah real number yang merangkumi x, y. Maknanya dia dah jadi two dimensional. Nilai lagi lah yang awak belajar cuma this one. Dan dia boleh actually up to R kuasa 3 means 3 dimensional, 3D lah. So dia akan ada x, y, z. So dia tambah lagi dia punya point tu. Okay, untuk real number biasa, x sahajalah, satu variable saja. Okay. Okay, so soalan suruh cari inverse. Okay, so yang ni x lebih besar sama 1, macam biasa x lebih besar sama dengan 1. Okay, so you tahu f inverse x is equals to x back kan. Okay, maknanya function tu kalau kita inverse, function yang inverse tu kalau kita jadikan sebagai input, dia akan dapat nilai x tu. This is formula. Okay, so ini maksudnya kita letakkan f inverse sebagai input kita dan jadikan sama dengan x. Okay, so kalau saya tukar x tu jadi f inverse, saya akan dapat f inverse kuasa 2 tolak 2 f inverse tambah 3 sama dengan x. Sekarang ni kita nak cari f inverse tu apa dia kan? Okay, so kita akan dapat f inverse kuasa 2 tolak 2 f inverse tambah 3 tolak x sama dengan kosong. So kalau you tengok kat sini, dia jadi macam quadratic punya equation kan, sebab you ada kuasa 2. Let's say I put let f inverse equals to y, or you can put any variable actually. So y kuasa 2 tolak 2y tambah 3 tolak x sama dengan kosong. Okay, so ini boleh tekan calculator saja. A, B, C. A awak apa? A awak adalah 1, B awak adalah -2, B awak adalah 3 tolak x. Okay, x tu kat sini dia bukan jadi variable, dia jadi constant. Kenapa? Sebab yang constant, yang variable dia sekarang adalah y. Okay, y. So selain daripada y, semua akan jadi constant. Okay, so kita cari y, kita cari f prime kan? F prime tu adalah y kan? So y tu adalah apa? Ikut formula ataupun awak boleh tekan calculator. Okay, kalau saya kata lawan, saya nak buat formula 2a. Okay, formula biasa tu So negatif b tambah tolak. Sampai sini boleh selesai kan? You dapat apa function dia? Then that is your inverse. Oh sorry. 2 negatif 2, 2, okay 2.
Okay, so yang ini actually dah boleh potong lah. Saya cuba buat dia ringkas yang mungkin. So mana yang saya boleh potong, saya potong. Okay, so this is your answer. Okay, so given k is equals to square root x, and then the composite function of g and f is equals to exponent x. Okay, and then the question asks you to find fx. Okay, before anything, saya nak beritahu pasal composite function ni lah. Okay, so kalau tulisan dia buat fgx dan juga fgx different, this one is for the composite function, this one is for the multiplication. Okay, and then composite function also can be written as fg x. Okay, dia mesti ada kurungan kalau dia nak buat dalam bentuk ni. Kalau dia tak ada kurungan, dia jadi multiplication. Okay, and then the x must always have bracket. Okay, x ni dia mesti selalu ada bracket. Kenapa? Sebab x ni awak punya input. Input dia mesti ada bracket. Kalau dia tak ada bracket, katakan fgx, dia tak jadi input, dia jadi hasil darab tiga function, tiga variable yang berlainan. Okay, so ini semua multiplication. Kalau dia tak ada bracket. Tapi kalau dia ada bracket, dia bukan multiplication, dia jadi input. Yang multiplication hanya dua ini saja. Okay, faham beza dia tu. Tapi since awak belajar dalam function, chapter 6 kan, function, so memang kena ada bracket Okay, so find fx. Okay, g composite fx equals to exponent x. Maksudnya g fx equals to exponent x. Ini apa maksud dia? Maksud dia x awak sekarang ni saya tukar jadi fx. Okay, so apa yang dalam sini, yang x ni pun saya akan tukar jadi fx. So saya ada square root fx equals to exponent x. Faham Sebab sekarang input saya bukan x, tapi input saya jadi fx. Okay, so kalau kat sini katalah ada x kuasa 2 tambah x. Okay, so fx awak, this one let's say gx So gfx awak, input dia jadi dia akan jadi fx kuasa 2 tambah semua yang x tu dia akan jadi x. Faham Okay. So sekarang kita nak cari fx kan? So dapatlah fx is equals to exponent x kuasa 2 which is exponent 2x. Graph berkenaan cubic, awak tak perlu tengok cubic. Sebab cubic ni actually awak akan belajar dalam later nanti dalam calculus, subjek calculus. Okay, untuk graph ni dia ada few ways lah. The first is basic punya yang awak kena tahu, which is kalau linear tu contoh linear awak kena tahu apa? Awak kena tahu y-intercept dia kan? Y-intercept dengan dia punya gradient. Kalau awak tahu dua benda ni, awak dah boleh sketch dah. Okay, sebab sama ada dia y-intercept gradient positif atau gradient negatif. Dia naik atau turun. Okay, dia naik and then this is the y-intercept lah. Atau dia turun and then this is the y-intercept which is negative y lah sini. Okay, this is for linear. Linear paling senang lah, tak masalah. Okay, and then the quadratic pun kita tahu kan, quadratic yang senyum masam apa semua tu depends on the value of a. Okay, so kalau a dia besar senyum, kalau a dia kecil dia masam. Okay, and then dia ada vertex. Vertex ni you kena tahu macam mana cari vertex ni. Okay, and then selain cari vertex, you kena cari roots. Okay, roots tu apa dia? Roots tu yang memotong pada faksi x tu. Sama ada dia ada dua roots, dia ada satu root saja, dia satu roots, ataupun dia langsung tak ada roots. Kalau dia langsung tak ada roots, dia tak menyentuh faksi x. Jadi ada tiga jenis roots kan. Okay, yang b kuasa 2 tambah c, b kuasa 2 tambah c tu. Okay, sama ada dia ada two different roots, only one roots, or this what we call imaginary roots lah. Okay, and then cubic tak perlu nak ni. Constant boleh senang lah, constant just a vertical line. Okay, and then absolute value is absolute value function is a function that will never have a negative kan. Okay, dia mesti akan pantul ke atas. This is y equals to x. Okay. Okay, let's see question. Okay, again this is the basic yang you boleh tahu. And then lagi satu cara is you plot few points. Okay, let's say lah you tahu absolute value tu macam ni, tapi absolute value dia bagi dalam bentuk yang different lagi kan. X tiba-tiba tambah 3 tolak x dan then you tak nampak macam mana. You buat je lah satu table which is this is your x, this is your y. Okay, you ambil lah negative something 5 point, let's say 5 points, and then you plot. You nak nampak dia macam ni ke, okay, because the basic is this one. Okay, but then you don't know dia mantul tu kat mana. Okay, boleh jadi dia tekan ke bawah lah, boleh jadi dia macam ni ke, okay, boleh jadi dia naik ke atas ke. Okay, so you use the plotting method. Okay, so this is quadratic function with a less than 0, so kita akan ada bentuk like this one. Okay, so now does this function has roots? Let's say I put 0, then I have
Okay, so dia tak ada roots, dia takkan means no real roots. So it will not touch x-axis. Okay, dia takkan sentuh x-axis. Okay, let's say I choose if x equals to 0, then I will have negative 1. Negative 1 here. Is this my vertex? Okay, how to find vertex? Vertex is HK kan? Okay, so kita tahu dia kat sini masam bentuk macam ni. Okay, ataupun dia boleh jadi bentuk macam ni dia sentuh. Ataupun dia boleh jadi bentuk macam ni. Okay, we don't know. Then you find the vertex. Okay, if this 0 negative 1 is the vertex, then dia akan jadi this one lah. Okay, so vertex is HK. How to find H? H is negative B over 2A, which is your B. Your B is 0, so 0 over 2A is negative 1, so 0 lah. So this is the vertex. Okay, equals to fx, which is then you have your vertex equals to 0, negative 1. So negative 1 here. This is all you sketch here. Fx equals to negative x squared minus 1. Okay, hx equals to x minus modulus x. So again, the modulus x, dia ada dua kan? Dia akan jadi x dan juga negatif x. This one apabila x lebih besar kosong. This one apabila x lebih kecil kosong. Okay. So gabunglah. Ni kalau x tolak x akan jadi kosong. Ini besar kosong. X tolak x lagi dia akan jadi 2x. Okay. So ini adalah graf yang awak nak lukis sebenarnya. Okay. So this one is a piecewise function. Dah jadi piecewise function jugalah. Okay. Sebab dia ada dua. Dan dia terpisah pada this one. 0. Okay. Okay, kalau x tu lebih besar daripada kosong, yang ini, dia akan jadi kosong, which is satu garis ini saja. Kalau x tu lebih kecil daripada kosong, so part ni dia akan jadi 2x. 2x tu linear kan, graf linear with y-intercept equals to 0. So, yang ambil je. Kalau you teruskan, dia akan jadi sampai ke atas lah, tapi kita tak nak yang atas ni. Sebab dia nak berhenti sampai x equals to 0 tu saja. So, this is your graph. Okay, 17 sini saya sarankan buat plotting je lah. Okay. So, ini rational function. Rational function dia mesti bentuk graf ada asimptot. Dia tidak menyentuh, dia tidak sampai menyentuh asimptot tu. Okay, bila asimptot tu berlaku adalah kalau your function tu tidak tertakrif. So benda ni dia, rational function dia tidak tertakrif apabila ada 1 over 0 kan. Per 0 ni tak kisahlah, atas ni tak kisahlah, katalah a per 0. Per 0 ni tak boleh. So x minus 2 squared equals, cannot be equals to 0. X minus 2 cannot be equals to 0. X cannot be equals to 2. So ini asimptot awak nanti. Maksudnya katalah sini 2. Graf out dia tidak akan menyentuh kat sini. Yang selebihnya tu plotting lah saya rasa. Nanti awak try plotting Tapi awak tahu asimptot dia kat sini Maksudnya bila awak plotting tu dia tak akan sentuh benda ni. Dua ni. Okay, and then saya bagi general untuk rational function. Dia mesti bentuk macam ini sahaja. Sama seperti linear lah. Kalau linear mesti garis lurus saja kan. Kalau kuadratik pula mesti lengkung saja kan. Okay, so rational function dia mesti lengkung macam ni. Dia mesti ada dua. Satu lagi. So this one. Okay, apa yang merah ni? Yang merah ni apabila general y equals to 1 over negative x. Okay, yang biru ni apabila y equals to 1 over x. Ada soalan kan? Okay, lagi satu saya ajar awak macam mana nak cari nilai x tu. Sebab saya nak suruh buat plotting kan. Macam mana nak cari nilai x tu? Oh, janganlah cari nilai yang tiba-tiba tak ada kena-mengena. Sebab awak dah tahu asimptot dia kat sini kan. So awak cari yang in between ini saja. Okay. So this one katalah 1, 2, yang ni katalah 3, 4, yang ni katalah 1, 0, 2, 1, 0, 1. Okay. So cari in between yang ini, upload point dia kat mana. Faham Okay, so log macam mana basic dia? Okay, basic untuk log, kalau kita tengok dulu graf untuk log secara basic dia. Kita ada log x dan katalah log x dan negatif log x. So this is ini satu Okay, so the blue one is when your log is positive lah. And then the red one is when your log is equal to. Tapi kita tak ada
log negatif X tak ada sebab log negatif tak ada, tidak ada takrif. Kalau calculator pun log negatif dia jadi made error. Okay. So dia ada dua ini saja dan dia berada pada paksi X sahaja. Okay, sebab apa? Sebab X dia tak boleh mengambil nilai negatif kan. Okay, tapi kat sini soalan ni pula X dia dah berpindah kepada tolak 1. Okay, so maknanya kalau log dia positif kan, so yang biru dia mesti bentuk macam biru ni. Apa beza dia? Beza dia kat sini dah tolak 1. Okay, log dia tak boleh ambil kosong kan, so log kosong pun tak ada, log negatif pun tak ada. Okay, so X tolak 1 tak boleh sama kosong, X tak boleh sama dengan 1. So katalah satu awak sini, inilah simpul awak. Ni 1 dia tak akan sentuh 1 ni. Dia hanya menghampiri 1 tapi dia tak akan menyentuh 1. Itu nama dia simpul. Okay, kalau nak tahu nilai kat sini pula, carilah Y sama dengan kosong. So 3 log X tolak 1 sama kosong. Log X tolak 1 sama kosong. Macam mana nak matikan log? Cari eksponen kan. So X tolak 1 sama dengan eksponen bawah 1, X sama dengan 1 tambah 1, 2. So 2. Ataupun actually dia ada anjak 2 kat situ. Di situ. Okay, kalau awak tak letak ini pun tak apa. Yang penting asymptot dia. Dalam apa? Ni graf log. Okay, in logarithm function, the important thing is the asymptot. Okay. Kalau contoh soalan ni dia bagi negatif pula, katalah fx negatif 3 log x kuat 1. So you dah tahu dah bentuk, kalau negatif dia mestilah yang merah tu kan, ke bawah tapi sama juga. Dia takkan menyentuh 1 dan sini adalah 2. Ini adalah 1 yang asymptot dia tu. Tapi dia ke bawah pula. Sebab dia ikut general ni, yang general this one. Okay. Okay, bila kita nak tulis domain dengan range, domain tu awak tengok pada paksi X saja. Okay. So refer to X axis is your domain, range tu awak refer pada Y axis awak. Okay. Contoh macam ni, dia cuma ambil daripada 1 hingga infinity kan. Tapi 1 tu tidak termasuk. So bila tidak termasuk, bracket awak jadi this one lah. Okay. 1 hingga infinity for the domain. Okay. Range awak pula awak tengok R, which is X, Y axis sini. So dia termasuk semua kan. Okay. So awak punya range semualah. Awak boleh tulis negative infinity hingga infinity. Okay. Cara penulisan tu actually dia tak kisah. Awak boleh tulis dalam bentuk bracket, awak boleh tulis dalam bentuk range tu. Okay. Dalam bentuk inequality tu. Okay. Katalah awak nak tulis range awak ni tadi. Okay, negatif infinity hingga infinity. Tapi kalau awak nak tulis dalam bracket, dia akan jadi negatif infinity, bukan X. Sorry, bukan X. Okay, sebab range adalah fx. So fx is from negative infinity until infinity. Faham ya? So beza dia. Kalau domain baru guna X. Domain, kalau tulis dari 1 hingga infinity, tidak termasuk 1, sebab tu kita guna bracket macam tu. Atau kalau tulis 1, X, infinity. Okay? So depends up to you. Boleh tulis dalam bentuk apa pun. Yang penting, range tu betul. Okay? Okay, lagi satu. Untuk domain dengan range ni, dia ada penulisan untuk full yang tertakrif dan tidak tertakrifkan. Contohlah katalah saya ada 1 over x minus 1. Nak cuba cari domain bagi ni. Okey, domain adalah nilai x yang membuatkan function awak tertakrifkan. Sekarang ni x tolak 1 kalau sama dengan kosong, function awak tidak tertakrif. So dia tidak boleh sama dengan kosong. So f tidak boleh sama dengan 1. Okey, so awak tak tulis dah x lebih besar, awak apa x is an element in real number. Awak tak tulis sini dah. Awak tulis x tidak sama dengan tidak boleh sama 1. Maksudnya dia lebih mementingkan apa yang membuatkan function awak tidak tertakrif. Sebab kita tahu selain daripada 1 tu dia boleh, kecuali sama dengan 1. Sama dengan 1 tu tidak boleh. So kita tulis yang tidak boleh tu. Okay. Tapi kalau nak tulis dua-dua pun tak apa je, boleh je. Okay, cuma certain buku tu memang dia akan tulis yang ini je dan ini adalah by default. Kita faham. Madam, 18F. 18F, exponential function. Okay. Okay, so 18F. Kita tengok dulu general untuk exponential function, graf dia macam mana
Okay, so ni so kalau awak tengok kat sini, yang merah dengan hitam tu is like a mirror kan. Merah dengan hitam, y equals to exponent x dengan y equals to negative exponent x. Beza dia adalah pada negatif tu. So bila dia negatif dia akan jadi reflected. Okay. Sama juga dengan biru dengan hijau. Biru dengan hijau, yang biru tu is y equals to exponent negative x, and yang green tu y equals to negative exponent negative x. Okay. Okay, so kita tengok soalan kita. 9 tolak 3 eksponen negatif x. So dia bentuk yang mana satu ni? Merah ke biru ke hijau ke hitam? Basic dulu kita tahu. Yang hijau kan? Sebab dia ada negatif, eksponen tu kuasa negatif, and then dia depan dia punya constant pun negatif juga. Okay, so it should be the green one lah. Okay, what about 9 and 3? Okay, 3 tu dia tak bagi efek apa-apa. Okay, 3 tu dia tak bagi efek apa-apa sebab dia adalah didarabkan dengan eksponen tu. Bila darab, dia cuma efek dia actually pada bukaan. Mungkin satu tu macam ni, satu tu dia lagi jenuh macam ni, ataupun dia landai. Yang ini kita tak tengok sangat dalam sketching. Okay, so awak tak perlu nak consider constant yang darab dengan variable. Kecuali constant yang tambah tolak dengan variable. Itu baru kita tengok. Sebab kalau tambah tolak, dia jadi berpindah berpindah tempat dia. Dia mungkin ke atas bawah atau kiri kanan. Okay. So tadi y equals to exponent negative x. Okay. Apa dia 9 tu? Okay, dia akan menyentuh paksi y tu pada 6. Okay. So dia akan jadi something like this. Okay, apa asymptot dia? Asymptot dia adalah nilai 9 tu. Okay, maksudnya dia tak akan menyentuh 9. Dia bukan naik sampai dia daripada kosong. Oh, ni yang ini saya tak label sorry. Yang ini adalah 1, yang ini adalah negatif 1. Okay, so this is your graph. Okay, so exponential function dia punya basic dia yang awak perlu tahu di soalan lah. Merah, biru, hijau dengan hitam ni. And then awak dah tahu bentuk dia macam mana, awak ikut macam saya ni. Dia memotong paksi y tu kat mana? Dia memotong paksi y apabila x equals to 0. This is what we call intercept kan. Dia memotong paksi y tu pada 6. So buatlah dia 6. Dan 9 tu asymptot dia. This one. Okay. Had dia tu mesti sampai 9 saja. Dia tak boleh lebih daripada 9. Okay, 18D. 18D rasa macam mana? Okay, x dia positif. X dia positif and then constant dia negatif. X dia positif, constant dia negatif. So yang color hitam tu lah. So basically dia akan jadi this one. Okay. Tinggal lagi awak nak tengok dia potong paksi y ni kat mana. Which is x equals to 0 lah. So if x equals to 0, then y equals to negative exponent 0 minus 3, which is negative 0.049409. Itu kurang lah. So yang ini adalah negatif 0.049. Okay. Bahawa dah tahu bentuk dia, awak dah tahu kalau negatif eksponen, positif x kan, negatif eksponen x is the black one. Tengok yang hitam ni, saya tak boleh tunjuk. Di sini saya tunjuk, awak tak nampak lah. Yang hitam ni, okay. So bentuk dia mengalir daripada negatif x pergi ke bawah. Positif x, so daripada negatif x ke bawah. Tinggal lagi awak nak cari dia potong ni kat mana. Okay, dia tak akan potong satu dah lah. Dia tak akan potong negatif 1 dah. Sebab sekarang kuasa awak tu ada x tolak 3. So masukkan nilai. Dapatlah dia potong kat mana. Dia potong dekat negatif 0.0498. Okay. Okay, let's see question number 20, last one. Okay, this one pun ada ramai tanya saya because this is piecewise function kan. Okay, let's say the A okay, so how to sketch a piecewise function in one graph. Jadi, you kena tengok range dia. Sekarang range dia dah beza dah, domain dia berbeza. Which is, let's say this is 1. Okay, you ada yang lebih kecil daripada 1. Less than 1. You ada in between 1 and 3. And then you ada yang lebih besar daripada 3. Okay, so kena tengok satu-satu. Okay, let's say saya nak sketch yang pertama. Y equals to negative x kuasa 2. So, kita tahu yang ini adalah bentuk kuadratik masam dengan vertex dia kosong kan. And vertex dia kosong je lah. Dan dia tak ada roots dia pun 0 only. Okay. So katalah sini 1. Dia akan berhenti sampai sini sajalah. Awak akan lukis sampai sini, yang ini tak perlu. So let's say 1. Okay, contoh macam ni lah lukisan dia tu. Okay.
Okey, bentuk kosong yang ini, hollow ni maksudnya lebih besar atau lebih kecil tanpa sama dengan. Kalau ball ni lebih kecil atau lebih besar dengan sama dengan, including. Included Okay. And then there is a first one. Second one dia ada dua. Daripada 1 hingga 3 dia sama dengan 2. Sama dengan 2 saja. So daripada 1 ni termasuk hingga 3 dia sama dengan 2. Macam tu. Okay. Kalau saya buat asing dia akan jadi this one lah. Okay, and then last one is y equals to 2x plus 1. 2x plus 1 is a linear kan? Linear with y-intercept equals to 1 and the gradient equals to 2 which is positive, so akan ada macam ni. Okay. Tapi sekarang ni awak nak ambil dia starting daripada 3. Awak tak nak yang bawah ni, awak nak lukis dia start daripada 3. Kalau dia 3, yang y dia sama berapa? So masuklah nilai. 2, 3 tambah 1 sama dengan 7 kan? So sini 2, katalah sini 7. So actually dia akan start daripada atas ni. Sampailah ke atas. Okay? So dia tidak semestinya beza-beza. Dia kadang-kadang bergabung antara function, antara graf tu. Okay? Contohlah dia buat macam ni, kemudian dia gabung macam ni. Dia boleh jadi macam ni, dia bergabung kat situ. Okay? Tapi sama ada nilai dia ni sama ke tak, sebab tu saya buat ini tadi. Saya masukkan nilai bila 3 tambah 1 sama dengan 7, dia tak sama dengan 2 kan? So maksudnya dia tidak bergabung lah kat situ, titik dia tu. So berbeza. Sama juga yang ini. Okay? Yang ini apabila x sama dengan 1, apabila x sama dengan 1, awak punya y sama dengan negatif 1. So sini adalah negatif 1. Yang ini apabila x sama dengan 1, awak punya y sama dengan 2. So sini adalah 2. Dia tidak bergabung juga. So bila awak buat piecewise function ni, awak kena buat dalam satu graf yang sama. Okay, awak nak sketch beza-beza tu tak kisah, tak apa. Macam ni contoh saya buat sketch beza-beza. Tapi bukan ini yang kita nak. Okay, bukan ini jawapan awak. Awak kena lukis dalam satu graf yang sama semuanya. Okay. Okay, so cubic tak masuk tapi saya tunjuk sajalah So graf cubic kita tak belajar Okay, so dia akan motong pada kosong. So yang ini apa? Yang ini adalah linear kan? Linear dia motong pada 3 dia naik. Sebab pada pada 3 and then dia naik. Okay, dia masuk kat situ. Okay, sudah ada. Yang x kuasa 3 tu pula macam mana graf dia? So x kuasa 3 dia dapat graf dia macam ni. Suppose y equals to x kuasa 3. Tapi kita nak yang bawah ni je. So yang ini mana? Kalau tak dia macam tu. Tapi yang ini kita tak nak. So this is the answer for 20B. Okay, ni pun sama lah tadi ni. Kita dah tengok log kan? Kita tengok log dah ni. Log. Okay, kalau negatif log yang warna merah tu So soalan ni negatif kan? Negatif log. Negatif log. Log dengan log ni samalah. Log tu adalah log base exponent. Okay? So benda dia sama saja, cuma base dia berbeza. Okay? Awak dah belajar ni dalam chapter 2. Kalau saya tak silap. Okay, so maksudnya log ni is a log base exponent. So graf dia kalau log tadi negatif, dia sepatutnya jadi macam ni kan? Y equals to negatif log x. Okay. Tapi dia ada x tambah 2. So x tambah 2 ni dia akan jadi asymptot dia lah. Sebab x tambah 2 tidak boleh sama kosong. Tidak boleh sama kosong. Kenapa? Sebab awak tekanlah calculator, dia tak ada nilai log kosong ni. Dia jadi mad error. Kalau mad error ni maksudnya awak punya function tu tidak tetap. Okay? So dia tidak boleh sama kosong atau x tidak boleh sama dengan negatif 2. So awak punya asymptot ni dah berbeza lah. Dia bukan pada kosong tapi dia pada negatif 2. So awak bentuk yang sama tapi pada negatif 2. Okay, faham Okay, yang ini dengan ni awak nak cari boleh, awak tak nak cari pun tak apa. Dalam sketching. Okay, kalau awak nak cari ni awak kena cari apa? Awak carilah y equals to 0 sebab ini adalah nilai x. Apa dia? Kalau awak nak cari yang ni, awak cari apa? Awak carilah x equals to 0. Okay, sebab yang ini adalah nilai y equals to apa dia? Faham Okay, so I guess that's it for graph and function. Ramai yang tanya pasal graph lah, graphing. Actually, okay, dia macam ni saja. Awak fahamkan apa yang exponent, rational, log dengan apa yang saya bagi tadi tu, general dia. Okay, and then awak pindah-pindah daripada general dia tu. Tapi kalau awak tak boleh juga, awak buatlah plotting. Itu cara last plotting. So plotting tu tekan calculator. Selagi awak tak nampak bentuk dia, selagi tu awak kena tekan banyak-banyak point. Katalah contoh ini awak buat, mula-mula dapat sini, lepas dapat sini, dapat sini, dapat sini, dapat sini, dapat sini. Awak boleh plot dah. Dah sama dah dengan ni. Okay. Tapi kalau awak buat plot tu, awak plot sini je. Awak punya point dekat sini je. Awak tak nampak lagi kat bawah ni. Sebab tu awak kena buat nilai x awak tu banyak sikit random. Negatif, kosong dan juga ni. Okay. So, important thing to know the asymptote first. Kalau bila awak dah tahu asymptote awak, so awak akan walk through awak punya point tu berada pada asymptote awak sajalah. Tak lebih. So, kalau lebih nanti dia jadi macam buang masa cari benda yang tak ada kat situ. Tak wujud. Okay. Boleh? Yeah, any other questions before I finish this session? I end up this session. Don't forget to write down your student ID and your full name, and do not write for your friends, only write for yourself only, okay? Okay, if there's nothing else,
So saya habiskan sampai sini dulu. Terima kasih semua. And saya akan jumpa awak minggu depan untuk kelas terakhir kita. Thank you, madam.